من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mana sambungan kita? Yang keenam. Keenam wahdani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang keenam wahdaniyah. Yang keenam, yang sifat yang keenam wahdaniyah. Arti wahdaniyah asa Allah Ta'ala, ataupun kita sebut esa, asa Allah Ta'ala. Nah, ini makna wahdaniyah. Ta pada kata wahdaniyah itu ta ta'nis lafzi, ta muannas. Ya tu ya pada wahdaniyah, ya itu ya nisbah. Nun pada wahdaniyah itu lil mubalaghah, nunnah mubalaghah. Alif itu zaidah. Nah itu. Ta tu li ta'nis, ya tu lin nisbah, nun lil mubalaghah, alif itu az-zaidah daripada wahdah. Keenam wahdaniyah. Nah, ini perlu kita kena faham. Ini matlamat kita. Kita mengaji, belajar ilmu tauhid ini untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya asa Allah Ta'ala pada zatnya dan sifatnya yang ada, dan asa juga pada dan perbuatannya, yakni segala perbuatannya Allah esa. Tunggal pada zat, tunggal pada sifat, dan tunggal pada perbuatan. Jadi mana tak berbilangnya Allah ini, tak berbilang pada hakiki dan juga pada takdiri. Macam saya ni tak berbilang seorang je, tetapi secara takdiri saya berbilang. Mana boleh diingat saya ni boleh dibelah kepada 10, 20 dan sebagainya. Kalau berbilang secara takdir, itu dia panggil kam muttasil. Kam muttasil. Kalau pensel tu dia panggil kam muttasil. Sebab apa? Bila kita takdirkan dia boleh dipotong-potong kepada 10 dan sebagainya, maka dipanggil berbilang secara takdir. Berbilang secara hakiki macam bilangan, macam kita goli, goli kita beli 10 biji, mana berbilang pada hakiki. Jadi Allah tak berbilang pada hakiki dan takdiri. Secara hakikat pun tidak, secara takdir pun tidak. Dan wahdaniyah Allah ini wahdaniyah hakikiyah. Itu. Adapun wahdaniyah kita ini wahdaniyah idhafiyah. Kata Syekhuna Tuan Guru Baba Ahmad Al-Ma'mawi,
Wahdaniyah Allah ini wahdaniyah hakikiyah. Dan wahdaniyah kita ni wahdaniyah idhafiyah. Tunggal ni secara sandaran. Kalau kita ni bersatu pada jenis, makna kita ni bersatu di bawah hayawan, maka dipanggil wahdah fil jinsi, tunggal pada jenis. Apa itu insan? Insan hayawanun nati. Kalau kita mengaji ilmu mantik, insan hayawanun nati, makna semua bersatu di bawah payung hayawan. Wahdah juga dipanggil wahdatu fil jins. Dan wahdatu fil naw atau wahdatun naw, tunggal pada naw. Apa tunggal pada naw? Anak Adam. Yang lain tak masuk. Kalau kita kata manusia ni hayawan, hayawan ni pada hayyun, hidup. Dalam bahasa Melayu ni sebut kita ni hayawan apa? Kata ustaz kata kita haiwan. Kan siapa tak mungkin haiwan, dia ketua batu, besi, jamat. Hayyun daripada hayyun, hayawanun nati. Bila sebut hayawan, masuk lembu, kambing, bersatu juga, kita bersatu di bawah payung jenis. Dan dipanggil wahdatun naw, bersatu di bawah naw. Mana naw? Dia di bawah jenis, dia ada naw. Ini saya sebut di ilmu mantik lah. Di bawah jenis dia ada naw. Di bawah haiwan tu dia ada naw. Naw tu apa dia? Manusia, naw insan. Naw binatang. Binatang pula pecah pula, lembu, kambing dan sebagainya. Di bawah naw dipanggil afrad. Jenis kita haiwan. Kita ni dipanggil di bawah haiwan tu insan. Insan tu naw dia ialah maknanya dia panggil naw insan tu. Di bawah naw tu dia panggil afrad. Itulah Osman, Bakar, Fatimah. Tu dia panggil afrad. Dan ada juga bersatu pada pasal, wahdatul fasli atau wahdatun fil fas. Pasal ni dia ada akal, ataupun dia panggil nati, bertutur. Kita bersatu di bawah nama manusia dengan sebab ada akal dan bertutur. Dia panggil pasal dan ilmu mantik. Dan ilmu logika dia panggil pasal. Pasal ni lah yang memisahkan kita daripada berfungsi binatang-binatang yang lain dengan kita. Bila sebut hayawan, masuk semua lembu kambing. Bila sebut natik, terpisah lembu kambing daripada masuk dalam jumlah nama manusia. Dia dipanggil juga wahdatul syakhs, wahdatul fi syakhsi. Mana macam Zaid. Contohnya Zaid, diri Zaid itu dia menegah yang lain duduk di bawah dia. Bila sebut Zaid, mana kena pada dia seorang. Bila sebut Bakar, kena pada dia seorang. Itu dia panggil wahdatul fi syakhs. Tapi wahdah Allah wahdatun hakikiyah. Tapi secara umumnya wahdah kita ni ataupun wahdaniyah kita ni wahdaniyah idhafiyah, bersandar. Sama ada bersandar pada jenis, bersandar pada naw, bersandar pada pasal. Ini adalah imanti. Wahdaniyatullah hakikiyah wa wahdaniyatuna idhafiyah. Wal idhafiyah salasah, fil jins wa fil naw wal fasal. Ini kata Syekhuna Muhammad Al-Ma'mawi Al-Fatani. Keenam, wahdaniyah. Artinya asa Allah Ta'ala pada zatnya dan sifat-sifatnya yang ada. Ini tunggalnya Allah pada zat, tunggalnya Allah pada sifat. Sifat ni sifat yang ada. Bila sebut sifat yang ada ni, sifat apa? Di antara nama-nama sifat Allah ni, mana sifat yang wujud, yang ada? Sifat ma'ani, sifat ma'ani nama dia. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam dipanggil sifat ma'ani. Sifat ini maujudah, ada. Ada dengan makna diri sifat itu ada walaupun kita tak nampak. Allah pun ada, kita tak nampak. Jadi sifat Allah pun ada. Sifat ma'ani dia ada, cuma kita tak boleh lihat. Tapi diri sifat itu ada.
lau kushifa 'anal hijab la ra'ainaha. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, kan, kalau Allah nak tunjuk, kita boleh lihat sifat-sifat ma'ani dia. Itu. Bila Syekh sebut sifat yang ada, keluar sifat yang tak ada. Kan, sifat hal, sifat salbiah, sifat nafsiyah, hak jenis amrun iktibari, hak jenis hali. Sifat-sifat ni dia bukan jenis ada. Dan ataupun dia dipanggil sifat yang bangsa sungguh, yang jenis sungguh. Sifat nafsiyah, salbiah, maknawiyah dia panggil sifat yang jenis sungguh. Sifat makni dia panggil sifat yang sungguh lagi ada. Karena sifat-sifat yang jenis sungguh ni dia bukan jenis berbilang. Sebab tu kita tak tanya Tuhan Qadim berapa Qadim Tuhan. Betul? Ni. Tuhan sedia. Berapa sedia Tuhan, orang tak tanya. Tanya tu orang gila. Kadang-kadang Tuhan ilmu, banyak mana ilmu Tuhan? Tu orang tanya. Jenis sifat yang ada ni dia yang kita soal, hak berbilang ni tentang sifat yang ada, sifat yang tak ada tak dibilang. Lepas tu bila sebut esa pada sifat, tunggal pada sifat ma'ani dia. Adapun sifat yang lain pada ma'ani, nafsiyah, wujud. Kita tanya Tuhan ni berapa wujud Tuhan, berapa sedia Tuhan, berapa kekal Tuhan, berapa tak sama Tuhan. Tak tanya soalan gitu. Yang tanyanya berapa ilmu Tuhan. Itu. Berapa sama Tuhan. Kita tanya benda yang ada. Macam gulai banyak mana kamu buat? Orang tak tanya sedap banyak mana. Banyak mana sedap? Tak soal begitu, nampak tak? Ni yang Syekh sebut sifat-sifatnya yang ada. Gelas pecah, berapa gelas? Tak tanya berapa pecah. Jenis sungguh tak disoal tentang bilangan. Jenis sungguh ni, hak bukan wujud dah. Saya tak mau ulang dah. Sungguh-sungguh ni pening pula. Tak mau serik. Kalau tak faham tu telan begitu. Dulu tak mau ulang lah. Itu. Kita duk cakap. Lepas tu sifat yang ada. Yang ada ni maknanya kudrat iradah. Sebab tu nanti Syekh Ismail dalam kitab Baqaratul Amani dia akan sebut sifat makni dengan perhidup, perkuasa, pengetahuan, pendengar, pelihat. Dia sebut per ni, dia menunjuk di atas sesuatu yang ada. Kita penyapu ada, menyapu tak ada. Yang disapu ada sampah, yang menyapu ada orangnya. Penyapu dia kena kepada satu alat yang dengan dia kita menyapu. Cuma jangan kita faham sifat-sifat makni Allah ni sebagai alat. Saya sebutlah itu. Alat ni dia sebut alat bila dia terasing dengan kita. Itu alat. Alat ni dia duduk asing. Kalau duduk dengan Allah sedia kala ada Allah ada dia, bukan nama alat. Cermin mata tak duduk sekali kita. Kita tidur tak pakai. Pelik orang tidur pakai cermin mata ni. Kalau tukang kebun tidur bawa pegang penyapu. Dia alat ni dia asing pada kita, nama alat. Jangan silap-silap sampai kena kata bodoh. Kalau tu jangan. Bubu kalau hak yang hak garang-garang jangan dia bodoh. Dia sebut bodoh tu siap. Ni Tok Guru duk terjemah per ni bukan alat kan? Tak ni kena. Ini nak kena. Alat ni benda yang asing, penyapu, pisau, pensel, pen, tu semua alat. Alat ni asing dengan kita. Kalau sifat Allah berkuasa, pelihat, dia sebut alat. Alat ni asing, alat. Dia bukan alat. Jangan kita tawahum. Sebut jangan tawahum alat. Dia bukan alat. Cuma bahasa kita terjemah begitu. Pendengar. Inilah ni zaman moden, cuma dia tukar sikit pendengaran, penglihatan. Nampak tak tepat. Walaupun Syekh Ismail dia sebut dah lama, walaupun dia terjemah ni lain daripada kitab-kitab lain, tapi kita sini guna. Pergi hospital, pekak, doktor kata sistem penglihatan.
penglihatan. Kenapa mata tak nampak? Penglihatan. Kenapa pekak? Pendengaran dia dah bagian. Dia tak kata mendengar rosak. Dia tak kata melihat rosak. Kan? Pendengaran. Lepas tu Syekh Ismail dia berani. Kan? Tapi sebenarnya bukan dia seorang yang terjemah pun. Yang dulu daripada dia pun ada. Cuma di popularnya kitab Baqaratul Aman. Siapa ada kitab Wardus Zawahir, kitab karangan Syekh Daud, kitab yang paling lama dan tidak dicetak, tebal. Dia pun terjemah dengan per. Kadang-kadang dia berkata bahawa Baqarah ni dia pelik sikit. Satu kitab yang terjemah dengan per bila sifat dia, sifat kitab lain semua dengan melihat, kan? Satu lagi dari kitab Sirajul Huda. Sirajul Huda tu awal lagi pada Baqaratul Aman, dia berterima dengan penglihatan, pendengaran. Dan kitab-kitab jauh yang lain pun yang terjemah dengan melihat, mendengar ni bila disebut panca indera, dia akan sebut dengan apa? Kan? Mana-mana kitab panca indera dah. Pendengaran, penlihat, penjabat, pencium. Kan? Dia terjemah pencium, penjabat. Dia terjemah dengan apa? Tapi bila datang sifat makni, dia terjemah macam lain. Saya sebut ni, bila kita sebut dengan apa, barulah nama dia menunggalkan Allah pada sifat. Esa Allah pada sifat ni bukan Allah bersifat dengan satu sifat. Bukan dia bersifat dengan satu sifat. Dia bersifat dengan banyak sifat, tapi sifat-sifat tu serba satu. Kan? Jenis yang satu. Kalau ilmu dia pengetahuan. Dengan pengetahuan itu Allah mengetahui. Nampak? Itu. Allah ada pendengar. Dengan pendengar itu Allah mendengar. Kan? Allah, sebab kita tanya, Allah mendengar dengan apa? Dengan sama, betul? Mana-mana kita tanya pun Allah mendengar dengan sifat sama. Sama mana apa? Maknanya pendengar. Allah mendengar dengan sifat sama. Ini dengan sifat pendengar yang ada di Allah. Kalau sama kita cuma mendengar, Allah mendengar dengan mendengar. Allah mendengar dengan sifat mendengar. Mendengar Allah ni banyak mana? Satu ke banyak Tuhan mendengar? Banyak. Bila kita terjemah sama, artinya mendengar Tuhan ni satu sahaja. Guru yang cerita pun tengok esa Allah pada sifat, mana apa? Tuhan mendengar satu sahaja. Dia mula nak sesat. Dia mula nak silap kan? Tuhan berkata-kata. Berkata-kata Tuhan satu sahaja. Berkata-kata tapi satu sahaja. Kita pun hangguk. Hangguk tak faham. Guru saya jangan, guru tua-tua ni dia hangguk beruk dia dah. Hangguk tamu, hangguk beruk. Kali pondok biasa ni. Mesti tak boleh. Baik. Itu. Kalau kita tak faham makna, tak faham apa dia ni. Tuhan esa Allah pada sifat, mana sifat dia serba satu. Maknanya sama dia, pendengar dia satu, pelihat dia satu, perkata penutur dia satu. Kalau kita kata kalam berkata-kata Tuhan satu, mendengar Tuhan satu. Tuhan mendengar satu. Kalau 1000 orang cakap, Tuhan mendengar seorang cakap. Sesat. Jangan silap. Ini silap faham. Lepas tu Syekh Ismail ni pakar dalam bahasa Arab, pakar dalam bahasa Melayu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Sama dan basar fu'ad ni akan disoal. Tuhan nak tanya mendengar ke Tuhan nak tanya pendengar? Tuhan nak tanya sama. Sama yang atas bubuh. Yang mana tempat dia telinga. Tempat dia telinga. Sebab tu sama lain uzun lain. Sebab ni dia tak panggil sama ni. Dipanggil uzun. Sama ni dia satu kuah. Yang atas satu sistem yang Allah letak di telinga. Itu yang Allah nak soal sama. Takkan Allah nak soal mendengar? Wahai mendengar, apa yang kamu mendengar? Dah, Allah nak tanya sama. Kamu dengar tak? Sama kata, pendengar kata, aku dengar. Nampak? Dah faham tak? Lepas tu berani. Saya kalau kitab Baqarah saya berani lawan. Kalau ma'ani saya berani lawan. Tak takut je. Kita terjemah macam tu. Lepas tu hebat. Kitab ni hebat. Sehingga sekarang ni tidak ada ulama yang berani lawan kitab Baqarah. Walaupun dia terjemah lain pada yang lain, tak ada siapa ulama berani lawan.
Senyap, bagi senyap. Kalau tak faham, bagi senyap tu tak kata Baqarah silap. Itu. Sebab dia terjemah tepat. Ini maknanya, dan sifat-sifatnya yang Allah yang ada. Sifat yang ada ni sifat ma'ani. Kudrat Allah berapa, sama Allah, pendengar Allah berapa, melihat Allah berapa. Kalau hak jenis bukan sifat yang ada macam sifat nafsiyah, salbiyah, dia tidak disoal. Sifat yang jenis sungguh, dia bukan jenis berbilang. Kita tak tanya sedia Tuhan berapa, qadim Tuhan berapa. Kita tak tanya. Hak jenis sungguh kita tak tanya berapa, pecah berapa. Kita tanya cawan berapa yang pecah, berapa biji. Kita tanya berapa pecah. Tak soal benda yang dirinya tidak ada. Kita tak soal tentang berapa bilangannya. Sebab tu Syekh sebut sifat-sifatnya yang ada. Dan perbuatannya. Dan esa Allah pada perbuatannya. Perbuatan ni pun banyak juga. Perbuatan ni dalam bahasa Arab, dia ada perbuatan dengan makna yang dah hasil, yang telah Tuhan buat, dia panggil perbuatan juga. Kita ni perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Kalau duduk tengah buat tu pun perbuatan juga. Kamu tu buat apa? Jadi dia ada perbuatan ni, ada dengan mana masdari. Masdari maknanya membuat. Sedang duk buat tu dia panggil masdari. Dia ada perbuatan yang mana mahasala bil masdar. Hasil daripada membuat itu jadilah perbuatan. Itu dipanggil perbuatan. Kita ni dipanggil af'alullah. Af'alullah kita ni perbuatan Allah. Kalau kita kata perbuatan itu satu, perbuatan yang mana mahasala bil masdar, makna kita ni dia panggil, itu sesat. Maknanya Allah hanya buat satu, yang lain Tuhan tak buat. Sama dengan kami. Jadi dia ada PN di mana maf'ul. Af'al adalah maf'ulan. Perbuatan dengan makna kita yang telah Tuhan buat, mahasal bil masdar, dia panggil af'al di makna al-maf'ulan. Di mana hak Tuhan telah buat. Ini juga perbuatan Allah. Hak Tuhan buat pun perbuatan dia juga. Hak siap dah pun perbuatan Allah. Ini af'alullah. Kita semua perbuatan Allah SWT. Jadi perbuatan di sini maknanya dengan makna masdar, dengan makna Tuhan buat tu tanpa dikongsi dengan yang lain. Jadi pada perbuatan ini esa pada membuatkan perbuatan. Itu maknanya esa pada perbuatan, yakni esa pada membuat perbuatan. Dan Allah sahaja yang membuat. Allah sahaja yang buat, bukan yang lain. Iaitu asa Allah pada zat dan sifat dan perbuatan ini, iaitu esa itu, asa itu, tunggalnya Allah pada segala perkara itu. Perkara itu ni perkara yang tiga. Mana? Zat, sifat dan perbuatan. Itu. Ni kita faham elok wahdanya. Kita faham wahdanya, kita fahamlah kul huwallahu ahad. Kalau tidak kita tak faham maksud ahad. Allah yang tunggal. Dan makna asa Allah Ta'ala dan tunggalnya Allah dipanggil ataf taksir. Ataf taksir ni maknanya dia hanya nak mentaksir makna asa. Apa asa Allah tunggal? Makna dia sama je. Dia hanya nak menghurai. Dia panggil ataf taksir atau ataf muradif. Dan makna asa Allah Ta'ala dan tunggalnya Allah pada zatnya Allah. Apa maksud Allah tunggal? Yang dikehendaki pada ini perciraan. Ini pada ini perbicaraan. Tapi disebut perciraan. Pada ini perbicaraan. Jadi perciraan wahdaniyah. Itu dua makna. Baik. Ini kita nak faham apa makna esa Allah pada zat. Apa makna Allah Tuhan yang satu?
Apa maksud tunggalnya Allah Subhanahu Wa Taala? Ayo. Pertamanya, yakni makna yang pertama, bahawasanya zat Allah Ta'ala, jaganya bahawasanya zat Allah Ta'ala tiada bersusun dan tiada berkapuh pada zat Allah Ta'ala daripada beberapa suku-suku yang berbilang-bilang. Tiada berkapuh tu pun dipanggil ataf tafsir. Tapi tafsir dia kita tak faham. Dia tafsir selalunya nak bagi faham. Kita tak faham sebab ni bahasa Patani. Kalau orang tanya dia faham bersusun, oh kapuh. Kita bercakap kapuh je no. Tiada bersusun dan tiada berkapuh, tiada bergabung zat Allah Ta'ala daripada beberapa suku-suku. Suku-suku ni juzuk-juzuk ataupun atom-atom. Jawhar fard, kena tukar dah. Itu jawhar pirik, jawhar fard yang berbilang-bilang. Tak boleh lah. Kena jawhar fard, jawhar fardi, jawhar fard. Jawhar jirim yang tunggal, jawhar. Tiada berkapuh zat Allah Ta'ala daripada beberapa suku-suku, juzuk-juzuk yang berbilang-bilang. Maknanya Allah ni, dia bukanlah zat dia ni hasil gabungan juzuk-juzuk ataupun anggota-anggota. Kalau kira besar, kalau halusnya juzuk-juzuk ataupun atom-atom yang bergabung sehingga menjadi satu zat. Sebab kalau kita kata zat Allah berkapuh, siapa yang mengkapuh? Dia akan jadi soal itu. Siapa yang mengkapuh? Ini soalan yang tak boleh nak jawab. Dr. Mutawalli Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah tanya ahli falsafah, mengatakan semua yang jadi ini berlaku daripada gabungan daripada atom-atom. Bergeraknya atom lalu bergabung bersatu sehingga jadilah satu objek, satu benda. Ditanya siapa yang menggerak dan siapa yang menggabung. Itu nak jawab tadi. Kalau kata atom-atom ni lah yang mencipta makhluk, yang menjadikan makhluk, dia sebut apa? Bergeraknya atom-atom ini lalu berkapuh sehingga jadi satu jisim. Dia tanya siapa yang menggerak dan siapa pula yang menggabung, yang mengkapuhkan dua. Lagu mana dua ni boleh bertemu? Nak jawab tu tak boleh. Lepas tu kita nak kata Allah ni zat dia berkapuh daripada juzuk-juzuk, suku-suku yang berbilang-bilang. Bukan. Yang berbilang-bilang ni yang dipanggil kam muttasil, yang menyebabkan berhubung. Asalnya munfasil lalu melekat sehingga jadi satu zat. Ini dipanggil berbilang-bilang. Pada saya ni, kita ni bukan hakikat kita ni satu. Sebab apa? Di tubuh kita ni ada beberapa kam. Ada beberapa juzuk-juzuk yang bergabung. Mana? Juzuk anggota, juzuk daging kita, juzuk tulang kita, juzuk orat dan juzuk anggota. Kalau hak besarnya juzuk anggota. Lepas tu kalau dicincang, banyak sekali berjuta-juta juzuk tubuh kita ni kalau dicincang. Sebab tu kita ni bukanlah wahdatun hakikiyah, bukan wahdah hakikiyah. Itu sebab kita ini ada juzuk-juzuk yang menggabungkan sehingga jadilah kita ni jisim kita tu bagian-bagian. Sebab tu kata dah masa al-hayyu al-qayyum. Apa makna al-qayyum? Yang amat berdiri dengan sendiri. Maknanya dia tidak menumpang yang lain dan tidak ada sesuatu juzuk-juzuk yang menggabungkan zat Allah. Kalau Allah ni ada dia, zat dia tadi hasil gabungan juzuk, maka itu maknanya dia bukan berdiri dengan sendiri. Sebab tak nama qayyum kalau dia nak jadi dengan gabungan dengan berkapuhnya zat ataupun juzuk-juzuk ataupun atom-atom ataupun jawhar fard sehingga menjadikan suatu zat. Tak boleh. Berdiri dengan sendiri makna dia tak berhajat pada yang lain untuk dia jadi.
Itu Allah sebut kita ni rakkaba. Rakkabaka, Allah tarkibkan kau. Sebab Allah cipta kita ni dengan tarkib, disusun. Disusun ciptaan kita ini. Sudah pasti yang menyusun tidak disusun. Kalau yang menyusun itu disusun, siapa yang menyusun? Ni nak jadi pening dia naik daun tersasul. Dawaran pening pala. Itu. Tiada bersusun dan tiada berkapuh zat Allah Ta'ala daripada beberapa suku-suku yang berbilang-bilang. Suku-suku ni juzuk-juzuk, atom-atom dan sebagainya. Bila Allah ni zat dia tidak bergabung dengan mana-mana suku, dengan mana-mana juzuk. Kita ni kan tak bergabung daging, tak jadi macam ni. Tak nama tangan kalau tidak hasil bergabungan daging-daging. Maknanya kita ni tak boleh berdiri dengan sendiri. Kita bukan Al-Qayyum. Lepas tu ini kata kotor. Al-Qayyum maknanya zat Allah ini bukan hasil bergabungan juzuk-juzuk yang lain. Yang amat beriman tak berhajat pada yang lain untuk membantu dia jadi dia. Mana Al-Qayyum yang amat berdiri dengan sendiri. Baik. Bila Allah Ta'ala zat dia tidak berkapuh dengan yang lain, maka tiada berbetangi dengan satu betangan. Tiada berbetangi dengan satu betangan. Saya nak terjemuh tak pandai. Nak kata lagu mana faham, tapi nak sebut tak erti. Arab panggil maqadir. Kalau terjemuh tiada berqadar dengan satu qadar. Arab panggil maqadir. Kerana maqadir dalam bahasa Arab dia ada 3 dalam ilmu makulatul asyarah. At-tul, qadar panjang, al-ard, qadar lebar, al-umq, qadar dalam. Kalau macam ni dia panggil tul. Kalau kita tengok di sini ni tul. Kalau kita tengok di sini ard, lebar. Kalau kita tengok atas ke bawah macam ni dalam, umq. Itu dia panggil maqadir. Itu terjemah sini lah. Macam mana tu nak terjemah? Beritahu tak apa, saya tak pandai nak terjemah. Saya faham. Mana sedap ni? Itu mana qadar. Qadar panjang, qadar lebar, qadar dalam, tebal. Dalam ni tebal. Bukan dalam macam telaga tak. Dalam ni maknanya lebar, panjang, lagi pula ni dia panggil tebal. Itu dalam. Dia panggil abtul, al-ard, wal-umq. Dia panggil itu lebih maqadir. Yang Syekh terima daripada maqadir. Ataupun al-imtidad. Imtidad. Imtidad payah buat terjemah. Imtidad ni kita tengok sini, imtidad sini. Kita panjang pun. Asal makna imtidad mana panjang. Itu ataupun imtidad di sini. Yang mana sinilah yang tidak berqadar. Itu maqadir as-salas dalam ilmu makulatul asyarah. Baik. Jadi bila Allah ni tidak berkapuh, maka dia bukan jenis panjang, dia bukan jenis lebar, lebar, dan dia bukan jenis gemuk, dia bukan jenis dalam, tebal, dia bukan jenis biru. Sebab macam mana boleh jadi tebal? Sebab bergabungan juzuk-juzuk. Betul? Gabungan juzuk ni yang menyebabkan dia jadi panjang dan tebal. Ini mana al-maqadir as-salas. Tiada berbetangi ataupun tiada berlanjutan. Imtidad lanjut. Panjang imtidad yang tadu berlanjutan. Berlanjut pun terjemah tak boleh kat noh. Berbetangi dah ni terjemah berlanjutan pula. Sehingga guru terjemah berbetangi atau berlanjutan dengan satu betangan. Kalau dia pergi ke situ lurus dia panggil tul, panjang. Kalau pergi ke atas lebar itu dia panggil ard. Kalau dia pergi ke bawah serta dengan ard lebar panjang pula sehingga turun ke bawah, umq, dia panggil tebal dan dalam. Bila panjang kerat, bila lebar belah, bila dia tebal dia panggil takik, tarah tepi. Dia panggil tabang. Tabang tu dia, bila dia tul
ard, umuk, maka situ baru dia dipanggil tebang. Pokok tak mirip ni dia panggil tebang, ataupun Kelantan ni krisik. Krisik dia panggil. Jadi muakulat. Habis itu. Tiada berbetangi dengan satu betangan. Maknanya zat Allah bukan besar hingga boleh dibelah. Zat Allah bukan panjang hingga boleh dikerat. Itu. Tapi dah ahli falsafah, hukama, nak nama jisim ni, dia mesti dia ada tul, dan dia ada umuk. Itu baru jisim. Dia panjang dan dia lebar, dia dalam ataupun tebal, baru nama jisim. Tapi si ulama mutakallimin sama dengan jalan tul, ataupun dengan jalan arif, ataupun dengan jalan umuk, dengan jalan panjang ataupun lebar ataupun tebal, salah satu pun dia panggil jisim. Tapi hukama di si falsafah, falsafah mengatakan nak nama jisim dia mesti ada tul. Tul ni tengok panjang. Kalau tengok sini dia panggil arif, tengok dari situ ke situ dia panggil tul. Tengok daripada panjang dan lebar ke bawah dia panggil umuk, dia panggil dalam. Ni macam saya sebut tadi. Nampak je begitu, tapi sebenarnya perbahasan ni dia jadi sebulan kalau kita nak bincang dalam Maqulatul Asyarah dalam. Sebab tu bila Allah ni dia tidak berkapung, zat dia tidak bergabung dengan mana anggota dan juzuk daging, maka kita nak kata dia panjang tak boleh, besar tak boleh, kecil pun tak boleh, lebar pun tak boleh, gemuk pun tak boleh, kurus pun tak boleh. Kan senang kalau kita faham itu. Maka tiada dapat, artinya tiada sah di fardu, bahawa di fardu ni fardu takdir ataupun bubuh kalu. Faham ni, bubuh kalau. Buat kalau tak boleh buat kalau. Tiada dapat, artinya tiada sah di fardu ni, di fardu takdir, bahawa dibahagikan zatnya Allah sekali-kali. Mana zat Allah tak boleh nak bagi. Nak bagi macam mana dia bukan jenis gabungan daripada juzuk-juzuk. Gula walaupun kita nampak seketul, tapi cuba kita tumbuk, tengok, tumbuk dia jadi beribu-ribu zarrah, beribu-ribu jauhar farat, beribu-ribu atom yang menggabungkan sehingga menjadi seketul gula. Bila dia jadi begitu, maka dia boleh ditakdirkan dengan berbagai-bagai. Kalau pokok kayu yang panjang boleh ditakdirkan dengan bermacam-macam bentuk dan bermacam-macam bilangan. Sebab tu Allah tak boleh nak takdir panjang, tak boleh nak takdir tebal, tak boleh nak takdir lebar. Semua lebar, tebal, dalam ni semua hasil gabungan juzuk. Senang faham itu. Tiada sah di fardu bahawa dibahagikan zatnya Allah sekali-kali. Apa sekali-kali? Ini dipanggil taukid. Tiada dengan jalan bujur. Bujur ni panjang. Kita tengok bujur pergi ke depan, bujur ke depan, itu dia panggil, Arab panggil tul. Tidak dengan jalan tul, dengan bujur, ini panjang. Apa makna tidak boleh dibahagi dengan jalan bujur? Mana tidak boleh dikerat. Bila kata tul, dia panggil kerat. Panjang tapi kerat. Kerat tali betul. Dia tak panggil belah tali. Boleh kita cakap dia bahasa kampung. Kerat tali atau dia panggil potong. Itu pada jenis panjang. Dia tak panggil belah. Kalau belah ni hak lebar, itu belah. Baik. Tiada dengan jalan bujur ni tidak boleh dibahagikan Allah dengan jalan bujur. Apa makna dibahagi? Dibahagi dengan kerat. Bujur ni panjang. Itu. Dan tiada dengan lentang. Lentang kita tengok ke sini. Jom. Tengok ke sini. Itu dipanggil lentang. Itu dipanggil lebar. Al-ard. Lebar dia panggil. Bila lebar, maknanya Allah tidak boleh dibahagikan dengan belah. Itu. Itu. Dan tiada dengan dalam. Kita nak bahagikan Allah dengan fardu takdir. Tuhan ni boleh dibahagi dengan secara dalam, dengan secara tebal. Tebal ni boleh dikatakan dengan belah pun boleh, taki pun boleh, potong pun boleh tadi dengan dalam. Dia panggil dalam bahasa Arab bi al-umq. Ain min qaf, umq.
Itu dia panggil dalam dan tebal. Maka bila sebut Allah tidak boleh dibahagi dengan jalan bujur, maka tiadalah panjang. Jadi Allah tu bukan jenis panjang. Syekh sebut tiada dengan lentang dan tiada dengan lebar. Allah tu bukan lebar, itu kembali pada kata lentang. Dan tiada tebal, ini kembali pada kata Syekh dalam. Ni, tidak dibahagikan Allah dengan jalan bujur, dan tiada dengan lentang, tiada dengan dalam. Maka tiada Allah tu panjang. Panjang tu kembali pada kata Syekh bujur. Dan tiada pula dibahagi dengan Allah tu bukan lebar, ini kembali pada kata Syekh lentang. Dan tiada dengan tebal, ini kembali pada kata Syekh dalam. Ini dalam ilmu bahasa Arab, ilmu ibadat panggil lapun wa nashrun murattab ala sabil laf wa nashr al murattab. Kalau saya tak sebut ni, kalau saya tak sebut ni benda ni, baca kitab tak faham. Haza ala sabil al lapi wa nashri al murattab, langsung tak faham kan. Laf wan nashr wal murattab. Apa makna sabil laf wan nashr al murattab? Maknanya Syekh sebut bujur, lalu disebut Tuhan bukan panjang. Syekh sebut mula mana? Keduanya lentang, lalu Syekh sebut tiada lebar. Syekh sebut apa? Tiada dengan dalam. Lalu disebut tiada tebal. Jadi dia ikut turutan. Itu dia panggil sabilul laf wan nashri al murattab. Ni disebut ni supaya kita boleh faham. Ni istilah-istilah ulama-ulama kita turas begitu. Dia ada satu ni, ada setengah ulama ni pening. Dia pergi tukar. Tiada dengan jalan bujur, tiada dengan jalan lentang, tiada dengan jalan tebal. Maka tiadalah Tuhan itu tebal, tiadalah lebar, tiada panjang. Mana dia pergi kali? Dia orang panggil ala sabi al-lapi wa nashi al-musyawwash. Laf susun, nashri ya, tapi musyawwash, kacau. Jadi keliru, kita nampak dia atur, kadang-kadang dia pusing kita saja. Salah tak salah? Tak salah Syekh, tapi kita kena pandai. Dia tak ikut tertib. Tapi ikut tertib tu lebih baik. Tapi pening kita apa? Dia panggil ala sabi al-lapi wa nashi al-murattab. Murattab ni dia ikut turutan. Tadi bila sebut bujur, maka Tuhan bukan panjang. Dia sebut apa? Lentang, maka Tuhan bukan lebar. Dia sebut dalam, maka Tuhan bukan tebal. Itu dia panggil murattab. Kalau dia sebut tunggang-tunggi tak ikut tertib, dia panggil sabilul lafi wan nashi al musyawwash. Itu. Kurang-kurangnya kalau kita baca kitab Arab Hasyiah tu, kita faham, oh ini maksud dia. Kita nak beri jadi macam tu. Kita buka kitab-kitab Arab, kita boleh baca. Kita bahasa kita hebat ni, cuba kita baca kitab Arab tu. Hak dalam tu, hak luar kadang baca tak lepas dah. Nak masuk dalam, cuba kita baca. Kalau kita baca kitab ulama dalam tak nak faham, jangan kita pergi pelakih ulama. Baca lebih faham kita ya. Nak kata kat dia tak salah tak apa. Ni kita sini tak faham. Tak faham apa dia sebut. Allahu Akbar. Kita tengok kitab tauhid hak besar-besar hak Arab. Ad-Dusuki, Syarah Abdul Salam, Amir Salam. Allah, berapa tingginya ilmu ulama-ulama dulu. Tinggi sungguh. Itu. Kita tengok tutup guru hebat-hebat, saya duk mengaji lah guru yang hebat-hebat mengajar tauhid ini, tapi bila baca dalam dia sini takut. Di sini tak berani masuk. Nak beritahu kata tutup guru tu kita mengaji payah lah kan. Dia nak masuk dalam, dia pun tak berani. Surrender, tak berani. Tu kitab Hasyiah Ad-Dusuki, Asy-Syarqawi Al-Hudhudi, Syekh Amir Abdul Salam. Oh, semua kitab-kitab tu tak boleh faham. Macam tikus tengok besi, gigit tak boleh pergi. Itu. Baik, bila panjang maka boleh dipotong. Kalau Tuhan panjang, Tuhan boleh dikerat. Kalau Tuhan ni lebar, maka Tuhan boleh dibelah. Kalau Tuhan ni tebal, maka Tuhan boleh ditakik. Boleh ditebang. Itu. Tidak. Tidak sama sekali. Sebab kalau kita tanggung dia panjang, jadi begitu. Tul al-'ir al-'umq. Itu. Tidak sama sekali. Dan Mu'aqqalatul Asyarah dia bahas panjang.
apa itu tul, amuq wal urud, dia bahas, dia bincang panjang kat situ. Baik. Nanti kitab lain tak sebut. Kita nampak je Syekh sebut tiada dengan jalan bujur, tiada dengan lentang, tiada dengan dalam. Kita tak mengaji ilmu Maqulatul Asyarah, ilmu ulama akal, kita tak faham apa maksud dia sebut. Maka tiadalah panjang, Tuhan tiada lebar dan tiada tebal. Bahkan juga bahkan juga dan tiada dengan dalam, maka tiadalah panjang, tiada badan, tiada tebal, bahkan tiada juga sangat kecil. Tuhan bukan kecil. Kalau Tuhan tak berjuzuk, kecil lah. Kecil ni apa dia? Kena faham pula kecil tu. Apa tu qalil? Apa tu sawir? Kecil ni maqallat ajza'uhu. Tu kecil. Sesuatu yang sedikit juzuknya. Nak tanya Tuhan dah juzuk lah. Tuhan tak ada juzuk. Kecil ni maqallat ajza'uhu. Sesuatu yang sedikit juzuk. Ada tak juzuk? Ada tapi sikit. Allah ni juzuk pun tak ada. Macam nak kata kecil? Tak boleh. Kalau besar, maka surat ajza'uhu, banyak juzuknya. Lepas tu nak kata Tuhan banyak pun tak boleh, nak kata Tuhan besar pun tak boleh, kecil pun tak boleh. Kenapa kecil tak boleh pula? Kenapa besar pun tak boleh, kecil tak boleh? Sebab kecil besar ni iktibar juzuk. Kalau sedikit juzuk, kecil namanya. Kalau banyak juzuk, besar namanya. Allah tak berjuzuk walaupun satu juzuk. Senang jawapannya. Itu. Tak senang lah, kami tak senang. Faham ke tak faham tanya? Jangan duduk senyap balik gitu. Baik. Kita mengaji begitu. Lama insya-Allah dia matang. Kerana telah lalu bahawasanya, dah kita mengaji dulu. Dah kita belajar dulu. Telah lalu bahawasanya bukan zatnya Allah itu jauhar dan jirim. Allah zat dia bukan jauhar, bukan jirim. Jauhar dan jirim itu sama je maksud dia, cuma istilah. Jauhar istilah ulama akal, jirim istilah ulama usuluddin, ulama mutakallimin. Kalau jauhar itu ulama ahli makul, dan mantik, Maqulatul Asyarah, mereka sebut jauhar. Allah bukan jauhar dan bukan jirim. Dia punya atas tafsir dia. Apa tu jauhar? Jirim. Itu. Dan ini makna mana? Tiada bersusun dan tiada berkapuh zat Allah. Tiada bersusun, tiada berkapuh zat Allah dengan suku-suku yang berbilang. Inilah makna dikatakan nafi kam muttasil pada zat.